Okey, hadis ke-11. Di akhir zaman, rasuah akan menjadi-jadi di masyarakat dan wang mempunyai kuasa dan membeli pangkat dan kedudukan, dan wang juga diperlukan untuk mendapat kemudahan dari pihak yang berpangkat dan berkuasa. Wang telah menjadi Tuhan yang disembah oleh setiap orang yang tamak dan rakus. Dalam keadaan sebegini rupa, orang sudah tidak mempedulikan siapa. Maka musnahlah akhlak dan runtuhlah segala budi, dan yang wujud hanyalah kezaliman dan penindasan dari setiap lapisan terhadap lapisan yang memerlukannya. Hadis ke-12, sifat amanah akan hilang sedikit demi sedikit. Hadis ini menunjukkan bahawa sifat amanah akan hilang secara beransur-ansur dari kalangan kaum muslimin, sehinggalah sampai satu saat nanti orang yang dianggap baik untuk menjaga amanah pun telah khianat pula. Begitulah gambaran masyarakat kita hari ini. Ramai daripada kita terpedaya oleh seseorang yang pada zahirnya nampak boleh memikul amanah, tapi sebenarnya ia juga telah berlaku curang. Hadis ke-13, orang yang baik berkurangan sedangkan orang yang jahat bertambah banyak. Okey, dekat sini dia bagi point by point. Okey. Nampaknya corak masyarakat kita pada hari ini tidak banyak bezanya dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Setiap hari kita melihat kebenaran daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dan anak cucu kita dari tergolong di kalangan mereka yang disebutkan tadi. Okey. Antara tanda-tanda kiamat ialah bila anak-anak merupakan punca kemarahan orang tuanya, bila hujan berkurangan, cuaca menjadi panas dan udara telah tercemar. Orang jahat bertambah ramai dan galakan untuk membuat kejahatan sangat banyak. Orang yang berbuat kebaikan sedikit dan tidak mendapat kemudahan yang sewajarnya. Anak-anak yang sudah berani melawan orang tua. Orang-orang yang jahat berani melawan orang-orang yang baik dan tidak segan terhadap mereka. Hadis ke-14, di manakah punca kebinasaan seseorang insan? Tengok, Mak. Abi. Ya, Abi baca ni, Sat. Benar sekali sabda Rasulullah SAW ini, ramai orang yang mengetahui perkara yang diharamkan dalam agama, tetapi terpaksa juga mereka menceburkan diri ke dalam lumpur kemaksiatan untuk melayan kehendak isteri, anak, orang tua, keluarga ataupun jiran. Oh my god. Hadis ke-15, dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Keterangan, kebenaran sabdaan Rasulullah SAW ini dapat kita lihat dari realiti masyarakat yang ada pada hari ini. Ada golongan yang suka memukul orang dengan cemeti tanpa soal siasat, bertindak kepada manusia dengan hukum rimba, dan ramai perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Maksudnya, kalau kita hendak katakan berpakaian pun boleh kerana masih ada secarik kain di atas badan. Dan kalau kita hendak katakan bertelanjang pun boleh kerana walaupun berpakaian tapi hanya dengan secarik kain sahaja, maka samalah dengan bertelanjang. Atau ia pun berpakaian dengan pakaian yang sangat tipis sehingga menampakkan warna kulit dan mencorak bentuk aurat. Kemudian berjalan sambil menghayun-hayunkan badan dengan sanggul yang besar seperti goh unta. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk ke dalam syurga dan tidak akan dapat mencium bau wanginya, walaupun semerbak wangian telah tercium dari jarak perjalanan selama 500 tahun sebelum sampai kepadanya bau wangian syurga. Hadis ke-16, zaman di mana orang tak pedulikan dari mana mendapatkan harta. Keterangan, di zaman sekarang ini merupakan zaman ketandusan rohani dan zaman materialisme. Segala sesuatu adalah bernilai dengan nilai harta. Manusia mencakar untuk memperolehi sebanyak mungkin harta kekayaan. Mereka tidak mempedulikan dari mana datangnya harta yang diperolehi, apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Yang penting, harta dapat dikumpulkan sebanyak-banyaknya untuk memenuhi kehendak nafsu ataupun untuk melayan kehendak isteri atau anak-anak mereka. Hadis ke-17, harta riba wujud di merata tempat. Hadis sabda Rasulullah ini sangat jelas di hadapan mata kita pada hari ini. That's all. Hadis ke-18, keterangan. Hadis ke-18, orang meminum khamar dan menamakannya bukan khamar. Kutub. Maksudnya akan ada di kalangan orang Islam ini yang meminum khamar dan mereka mengatakan bahawa yang diminum itu bukanlah khamar. Ia hanyalah sejenis minuman yang dapat menyegarkan badan atau yang dapat menghilangkan dahaga. Mereka akan memberikan sesuatu nama kepada minuman ini yang menunjukkan bahawa ia bukan khamar, tetapi sebenarnya ialah khamar yang telah diharamkan oleh syarak. Arak lah. Kemudian menjadi kelaziman pula suasana mabuk itu akan disertai dengan alunan muzik dan juga nyanyian artis-artis kenamaan. Rasulullah SAW menerangkan bahawa golongan ini akan ditimpa gempa bumi atau tubuh badan mereka akan diubah kepada bentuk kera atau babi. Sangat benar sabdaan junjungan Nabi kita, gempa bumi
demi gempa bumi yang berlaku di beberapa tempat di dunia ini. Jika golongan ini belum sampai ke peringkat diubah bentuk badan mereka menjadi kera dan babi, tetapi perangai dan cara hidup mereka sudah banyak menyerupai perangai dan cara hidup kera dan babi. Hadis ke-19, sedikit laki-laki dan banyak perempuan. Keterangan Nabi kita SAW menerangkan bahawa di antara tanda hampirnya kiamat ialah sedikit ilmu agama, banyak kejahilan, banyak pelaku penzinaan, sedikit kaum lelaki dan ramai kaum perempuan. Statistik penduduk dunia pada hari ini menunjukkan bahawa jumlah kaum perempuan adalah lebih ramai dari jumlah kaum lelaki. Di setengah negara terdapat nisbah bagi bilangan setiap lelaki berbanding dengan 11 wanita. Maksudnya 1 nisbah 11 lah. Kan? 1 lelaki, 11 perempuan. Dan kalau kita meneliti di merata tempat, kita akan dapat membuat kesimpulan bahawa perempuan adalah lebih banyak daripada lelaki. Menurut Imam Ibn Hajar, sebab bilangan perempuan lebih ramai dari kaum lelaki adalah akibat dari peperangan yang berlaku, kerana banyak yang terbunuh dalam peperangan adalah kaum lelaki, bukannya perempuan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki kebanyakan yang hidup dunia ini adalah perempuan dan sedikit sekali dari kalangan lelaki. Transgender dan transgender. Hadis ke-20, hamba menjadi tuan dan terbinanya banyak bangunan yang mencakar langit. Di antara tanda kiamat ialah bila hamba melahirkan tuannya. Maksudnya akan banyak bilangan hamba yang kemudiannya akan digauli oleh tuannya dan melahirkan anak. Maka anak ini adalah berpangkat ayahnya, iaitu sebagai tuan kepada ibunya sendiri. Ada juga sebagai yang memberikan pandangan bahawa ini adalah merupakan simbolik kepada suasana yang sudah terbalik, di mana hamba menguasai tuan, bukan sebaliknya. Jadi pemikiran manusia sudah terbalik, di mana yang baik dikatakan jahat, yang sebenarnya jahat dikatakan baik. Tanda kedua pula, bila mana orang yang tidak berkasut, orang yang miskin, yang semestinya mendahulukan membeli kasut dari yang lain, tiba-tiba ia telah mendirikan bangunan yang tinggi, yang tentunya terpaksa berhutang daripada orang lain. Ada pula yang mentafsirkan bahawa apa yang dimaksudkan adalah orang yang miskin pada akhir zaman akan menjadi kaya dengan mengejut, sehingga pada waktu kemarin masih saja tidak berkasut, tiba-tiba pada hari ini sudah dapat membuat bangunan yang indah-indah dan sangat mewah. Okey, habis part 2.